Bertemu kembali rentasan berita edisi 678, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Melayu hancur apabila biar penyangak jadi pemimpin. Lepas rampas negeri, rebut speaker pula. Bersatu yang tidak bersatu terus celaru. Pas gembira menebuk atap di Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya amat malu apabila ramai orang Melayu percaya DAP akan hancurkan kita orang Melayu jika ia berada dalam kerajaan Malaysia, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam nukilannya di checkdat.cc. Bila mengimbas kembali betapa orang Melayu begitu kuat menentang penubuhan Malayan Union, berani melancarkan dasar Buy British Laws, beli syarikat Guthrie milik British dan enggan mengemis bantuan International Monetary Fund IMF dan World Bank. Kata Tun Dr. Mahathir, banyak lagilah peristiwa yang menunjukkan orang Melayu tidak mudah dihancurkan. Tetapi orang Melayu boleh hancur. Mereka akan hancur apabila membenarkan penyangak menjadi pemimpin. Pemimpin seperti ini walaupun Melayu akan hancurkan orang Melayu, tegasnya. Menurut beliau, orang Melayu menubuhkan sebuah parti Melayu untuk memperjuangkan nasib orang Melayu. Parti tersebut berjaya mengalahkan British, mencapai kemerdekaan dan membangunkan negara sehingga menjadi harimau Asia. Parti ini tidak pernah kalah, tetapi pada 9 Mei 2018, parti ini kalah. Kenapa? Kerana parti bertuah ini mendapat penyamun sebagai pemimpin. Saya tak payah ulang apa yang pemimpin penyangak ini buat. Dari sebuah negara yang dihormati, negara ini menjadi kleptokrasi, negara yang diperintah oleh pencuri, ujarnya. Kata Tun Dr. Mahathir, parti tersebut hancur kerana ahlinya sedia disogok dan tidak lagi mengutamakan perjuangan orang Melayu. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai beliau merujuk kepada bekas Perdana Menteri ke-6 dan bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak. Maka dibomok orang Melayu sehingga ada yang begitu takut kepada DAP. Orang Melayu dan pemerintah Melayu yang berani melawan British, kuasa-kuasa besar IMF dan Bank Dunia sekarang takut kepada DAP, takut dihancurkan oleh DAP, kata pengerusi bersatu itu. Malah sosok yang kini menjadi Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, amat ditakuti orang Melayu. Takut kepada Guan Eng, orang Melayu takut kepada Guan Eng. Dari mana datang bacul ini? Nak dapat perlindungan dari siapa? Dari Najib? Dari Kerajaan Melayu Islam? Pimpinan penyangak? Ada yang kata walaupun penjenayah, dia Melayu. Semasa dia memimpin, dia lindung Melayu kah? Dia kalah kerana melindung Melayu kah? Soalnya, beliau juga membidas golongan pemuda yang kini menjadi penyokong Najib Razak yang sedang menghadapi puluhan pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa yang berhubung 1MDB dan SRC International. Pemuda Melayu dahulu lawan dengan British, tak takut. Pemuda yang sokong Najib ini mencari perlindungan dari Najib. Sudah jadi bacol kah? Ternyata Tun Dr. Mahathir turut terkesan dengan tindakan mereka yang amat memalukan beliau. Saya malu, amat malu. Rupa-rupanya ada orang Melayu yang begitu takut kepada DAP sehingga sanggup mengkhianati rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Tun Dr. Mahathir meminta orang Melayu bertanya kepada diri mereka sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Boleh main golf dengan Trump adalah bukti kekuatan untuk lindungi Melayu kah? Mungkin seruan untuk menepuk dada itu tidak cukup kuat. Tun Dr. Mahathir sendiri dikhianati oleh individu yang disokongnya, Datuk Seri Azmin Ali, dan orang kanannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun berkata DAP tidak mungkin hancurkan Melayu, tetapi mereka akan hancur kerana orang Melayu memilih penyangak sebagai pemimpin. Aktivis dan reformis dalam kalangan rakyat marhain sudah lama tahu mengenai hakikat ini. Tetapi pimpinan yang dikuasai oleh elit politik memperlekeh mereka dan bersangka baik kepada musuh yang kejam. Akibatnya, penyangak kembali berkuasa. Pakatan Harapan Perak dilaporkan akan mencabar pelantikan Speaker Dewan Undangan Negeri yang baharu oleh Kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional di Mahkamah.
Ketua Sekretariat Pakatan Harapan Perak V. Sivakumar berkata pelantikan tersebut bercanggah dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak serta peraturan-peraturan dan perintah tetap Dewan Undangan Negeri. Menurut beliau, kerajaan negeri perlu mengeluarkan notis sekurang-kurangnya 7 hari selepas kerusi speaker dikosongkan untuk melantik penggantinya, supaya semua ahli Dewan Undangan Negeri dapat menamakan calon. Malah tambah Sivakumar, sidang DUN sepatutnya tidak lagi boleh diteruskan sebaik sahaja kerusi speaker dikosongkan. Memandangkan pemilihan speaker Dewan Undangan Negeri Perak baharu, Datuk Muhammad Zahid Khalid adalah tidak sah di sisi undang-undang, maka Pakatan Harapan merizabkan hak undang-undang untuk mencabar keputusan tersebut di mahkamah demi mempertahankan keluhuran perlembagaan dan sistem demokrasi, tegas Sivakumar dalam kenyataannya. Terdahulu dalam titah perasmian sidang Dewan Negeri ketiga pada hari ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah mengingatkan ahli-ahli politik supaya berpada-padalah berpolitik. Berpolitik biar ada sempadannya. Berpada-padalah berpolitik. Berpolitik biar ada sempadannya. Kebajikan rakyat jangan dikorbankan dan masa hadapan negeri jangan dimusnahkan kerana kepentingan peribadi, kerana percaturan politik yang keterlaluan atau kerana dorongan sifat tamak dan haloba untuk mengumpulkan kekayaan diri bagaikan tidak mengenal batasan. Namun tidak sampai sejam selepas baginda berangkat meninggalkan Dewan, kekecohan sengit berlaku. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dikatakan tiba-tiba bangkit meminta aturan mesyuarat diketepikan dan meminta Speaker Datuk Ngeh Kuham meletakkan jawatan. Menurut Undang-Undang Negeri, sebaik sahaja Dewan tiada Speaker, sidang tidak lagi dibenarkan. Kerajaan negeri tidak menghormati undang-undang, tegas Sivakumar. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi dan Naib Pengerusi DAP Perak, Dr. Abdul Aziz Bari, keadaan itu mirip dengan apa yang berlaku ketika UMNO merampas kuasa pada tahun 2009. Ini mengejutkan Dewan kerana Kuham telah pun mengumumkan yang beliau akan berbuat demikian secara terhormat. Ahmad Faizal kemudian meminta kesemua 35 adun yang menyokong pentadbiran Perikatan Nasional menyatakan sokongan. Beliau juga mengarahkan bentara Dewan membawa Kuham keluar dengan segera. Ketika itu juga, dengan tiba-tiba petugas-petugas yang tidak dikenali merapati meja speaker memberi isyarat supaya Kuham mengosongkan kerusi beliau. Senario aneh itu menyebabkan Kuham mengingatkan bentara bahawa beliau masih lagi speaker dan satu-satu pihak yang berkuasa mengeluarkan arahan, jelas Aziz Bari dalam catatannya di Rokat Kini. Mengulas lanjut, Sivakumar yang juga ahli Parlimen Batu Gajah mengutuk layanan kerajaan PN terhadap Kuham selepas beliau melepaskan jawatan speaker. Dalam episod yang serupa, Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari berkata Pakatan Harapan akan memfailkan saman pemula untuk mencabar keabsahan kedudukan Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof yang telah dilantik sebagai speaker dan ahli Dewan Undangan Negeri RIM Ghazali Muhammad sebagai timbalan speaker. Langkah Perikatan Nasional dengan meneruskan persidangan Dewan Undangan Negeri telah mencabar peraturan Dewan Undangan Negeri dan kuasa yang ada pada speaker, kata Adli. Beliau menjelaskan speaker adalah ketua pegawai dalam Dewan Undangan Negeri dan hendaklah mempunyai keutamaan daripada semua ahli yang lain dalam Dewan mengikut aturan mesyuarat 2/4. Menurut beliau, segala urusan mesyuarat termasuk pelantikan speaker dan senator yang dibuat selepas sidang Dewan Undangan Negeri ditangguhkan oleh speaker terdahulu, Datuk Wira Omar bin Jaafar, adalah tidak sah. Ini telah menunjukkan Pengerusi UMNO Melaka sebagai seorang yang kemaruk kuasa hingga membelakangkan institusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Pakatan Harapan sekali lagi menyatakan kekesalan terhadap kacau bilau yang telah ditimbulkan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, sekaligus menunjukkan kepimpinan Ketua Menteri yang lemah, kata bekas Ketua Menteri Melaka itu. Apa yang kita boleh harapkan daripada gerombolan perampas kuasa? Takkan kita harap mereka akan menjadi budiman? Inilah yang berlaku apabila keterujaan mendapat kuasa politik itu bersandarkan kepada keinginan untuk mendapat kemewahan segera, 'Segera' 'tanpa bekerja keras.
Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu tidak bersatu. Parti itu jelas berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyokong Tun Dr. Mahathir yang mendakwa berpihak kepada pembangkang. Satu kumpulan lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sudah memperoleh pelbagai ghanimah seperti jawatan menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Tiba-tiba tular satu rakaman suara mirip dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Suara tersebut memberitahu mesyuarat supaya memberi kepercayaan kepada pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memutuskan sama ada akan kekal atau meninggalkan Pakatan Harapan. Rakaman suara tersebut sama dengan kenyataan Setiausaha Bersatu Datuk Marzuki Yahya pada 7 Mei lalu. Dalam kenyataan tersebut, Marzuki berkata, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bermesyuarat pada 23 Februari 2020 ingin saya ulangi bahawa tiada keputusan secara rasmi untuk Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Walaupun perkara tersebut dibahaskan, tetapi pada akhirnya keputusan seberat suara memberi sepenuh kepercayaan kepada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir selaku pengerusi untuk membuat keputusan. Maka kenyataan bahawa kononnya keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi adalah untuk Bersatu keluar dari Pakatan Harapan adalah tidak tepat dan salah sama sekali. Marzuki mengingatkan bahawa pemimpin utama parti dan kuasa mutlak untuk memimpin Bersatu adalah Tun Dr. Mahathir selaku pengerusinya. Ujarnya ia selari prinsip kedaulatan undang-undang dan perlembagaan parti Fasal 16.2 bahawa tugas-tugas pengerusi adalah menjadi pengerusi dan pemimpin utama parti yang bertanggungjawab menjamin kelicinan keseluruhan perjalanan pentadbiran serta dasar parti. Menurut beliau, pengerusi juga mempunyai kuasa memanggil dan mempengerusikan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi dan ingin saya jelaskan Bersatu tidak pernah menamakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Justru itu keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen Bersatu tidak boleh merubah ketetapan keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi dan keputusan Bersatu tidak terikat dengan keputusan itu, tegasnya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab dakwaan Ketua Penerangan Bersatu Dr. Muhammad Razi Jidin bahawa keputusan membentuk Perikatan Nasional itu muktamad dipersetujui oleh Tun Dr. Mahathir. Pengasas dan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Akram Shah Muammar Ubaidah turut menyangkal kenyataan Muhammad Razi. Saya selaku ahli MPT menyangkal sekeras-kerasnya yang ada satu usaha besar di semua peringkat parti untuk Bersatu menderhakai persetujuan bersama Pakatan Harapan selama berbulan lamanya sebelum kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Yang boleh diakui adalah adanya usaha mempertahankan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri selama beliau sedia berkhidmat. Tetapi ia tidaklah terlanjur sehingga meninggalkan rakan-rakan seperjuangan Pakatan Harapan kita yang bertungkus lumus bersama-sama menyelamatkan negara dari kleptokrat pada pilihan raya umum 9 Mei 2018. Ujarnya, kemarin 6 pemimpin Bersatu dilaporkan menulis surat kepada lembaga disiplin parti itu bagi menggesa siasatan dan tindakan diambil terhadap mereka yang memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi yang dijadualkan pada 11 Mei lalu. Mesyuarat itu dijadualkan diadakan tanpa kehadiran pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir dan timbalan presidennya Datuk Seri Mukhlis Mahathir. Ia kemudiannya ditunda. Mesyuarat MPT yang dijadualkan itu juga tidak sah kerana dengan sengaja tidak menjemput dua individu yang wajib dijemput untuk mesyuarat, iaitu pengerusi dan timbalan presiden. Kerana dinyatakan dengan jelas mereka itu adalah keanggotaan MPT menurut Fasal 13.2.1 dan 13.2.3 secara khusus, ujar surat yang ditulis oleh Timbalan Pengerusi Bersatu Kedah Major Anwar Abdul Hamid. Bersatu seperti kereta api yang mempunyai dua kepala. Salah satu daripada kepala itu berbohong. Jika suara dalam rakaman itu milik Muhyiddin, maka kita tahu siapa yang berbohong. Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur dalam sidang media di Kompleks PAS Kedah berkata, sukacita maklumkan hari ini 12 Mei, seramai 23 adun Kedah telah hilang kepercayaan kepada Datuk Seri Mukhlis Mahathir selaku MB Kedah, katanya di petik Harakah Daily. Kesemua 23 ahli Dewan Undangan Negeri itu termasuklah 15 daripada PAS, 2 Barisan Nasional, 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan serta 4 Bersatu. Kata ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu,
Kerajaan Pakatan Harapan Kedah telah hilang kelayakan memerintah atas kesepakatan bersama 19 daripada 23 ahli Dewan Undangan Negeri ini telah setuju bentuk Kerajaan Perikatan Nasional di Kedah. Saya dimaklumkan sidang media berasingan 4 ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu akan dibuat nanti sebab mereka sedang kumpul ketua-ketua bahagian katanya. Begitulah gembiranya pemimpin PAS menyambut kemenangan setelah menebuk atap Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan di Kedah. Lihat perbezaan kenyataan pemimpin tatkala ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Usul berkenaan dikemukakan oleh pengerusi bersatu itu pada 4 Mei lalu di bawah Peraturan Mesyuarat 26/1 dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 27/3. Dalam satu kenyataan di Harakah Daily pada 8 Mei yang bertajuk Tidak Malukah PH dengan Rakyat, Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fazil Syari berkata, mengejutkan, PH terbukti bertindak melampaui batasan simpati kepada rakyat di mana PH telah mendesak YDP Speaker Dewan Rakyat untuk membentangkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Polemik ini tidak mustahil akan memberi suasana yang tidak tenteram kepada rakyat yang masih gelisah untuk berhadapan dengan COVID-19. Seterusnya merosakkan prestasi baik pihak berautoriti yang berjaya mengawal wabak ini dengan cemerlang. Justru, Pemuda PAS menyeru supaya desakan ini tidak perlu dilayan. Kenyataan itu berakhir dengan slogan Demi Islam dan Islam memimpin perpaduan. Apabila Pakatan Harapan melaksanakan apa yang mereka berhak sebagai anggota Parlimen, pemimpin PAS melompat dengan menggunakan alasan COVID-19. Tetapi pada masa yang sama, mereka mencatur politik pintu belakang dengan gembira. Pasca COVID-19, negara kita akan berhadapan dengan kemelisitan ekonomi. Dianggarkan sejuta rakyat negara ini akan kehilangan pekerjaan. Hari ini, ringgit masih lemah. Pada jam 9.05 pagi, unit tempatan disebut pada 4.3350 berbanding dolar Amerika. Sementara itu, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI merangkak pada 1,379.93 mata dan masih terlalu jauh untuk dikatakan sebagai khabar gembira. Masih tidak kedengaran mana-mana negara di dunia yang menyampaikan tahniah kepada kerajaan tebuk atap ini. Pemimpin PAS bergembira menjatuhkan kerajaan yang sah di saat rakyat berdepan dengan pandemik COVID-19. Tetapi mereka marah apabila Pakatan Harapan mahu menggunakan haknya di Dewan Rakyat. Islamkah itu? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.